Okey. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bismillah lah, sebab kita hari tu dah akhir seminggu kita ada inilah, kita ada exam kamu pun tak ada kelas lah selama seminggu. Dan ramai yang tak hadir itu yang sebab ada COVID ya, ada sebab COVID dan juga kontak rapat dan sebagainya tu. Nanti kita akan adakan ujian gantian, tapi belum ada waktu ataupun belum ada inilah, belum ada bila dia siapa tu tolong off kan dia punya mic tu sebab ganggu ni. Okey, terima kasih. Okay. Saya nak tanya sikit yang kita last hari tu sebab kelas ada kelas bulan 4. Siapa tu? Alia tolong off kan you punya tu. Dia punya apa mic ya. Okey, celah itu dah habis ke belum tajuk yang itulah yang kita bincangkan apa dipanggil tu description analysis ni dan juga data presentation dah habis belum? Kita dah habis ke bincang sampai percentile dan juga apa tu quartile. Quartile, percentile iaitu this measure of location ataupun belum habis lagi. Macam mana? Tolong ya. Sebab tak sama bulan 4 dengan bulan 9 tu ada yang sikit lewat sikit aja gitu. Tak tahu bulan mana yang lewat yang tak habis. Tolong respon. Kelas hari tu dah habis ke belum tajuk? Kalau kita share sini tajuk dia saya buka. Tajuk kuantal persentas belum. Okey, baik. Bermaksud saya belum habis lah kumpulan ni. Kumpulan 4 ni belum habis. Okey, kita kena buka balik lah tajuk yang tu. Sebab saya ingat dah habis kita nak masuk tajuk baru. Iaitu probability. Sorry. Kalau ikutkan bukan probability, kita pergi kepada chapter yang akhir iaitu correlation and regression tu. Itu tajuk yang terakhir, tapi kita tengok dululah. Apa tajuk yang terakhir bagi apa bagi dia. Saya buka. So sini mana tajuknya? Baik. Ada sedikit lagi ya sebenarnya kita belum habis iaitu measure of dipanggil sebagai position lah. Okey. Share dulu. Ataupun sukatan kedudukan. Sukatan kita ada dua, kita ada tiga iaitu measure of measure of tendency, iaitu kalau kamu ingat lagi yang kita belajar sebelum minggu lepas tu, minggu yang ke-6 tu, kita ada apa? Measure of tendency iaitu range apa dipanggil itu mean, median, mode dan juga mid range iaitu mean, median, mode, mid range itu center of tendency sukatan kedudukan sukatan memusat tendensi macam mana dia punya data itu berpusat lah, macam mana data itu berpusat dari segi mean, median dan juga mode. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua kita lihat dari segi measure of dispersion, iaitu syarakan, di mana kita ada range, kita ada apa itu dia panggil sebagai apa dia panggil kita lihat yang Michelin ni yang lepas ni kita ada apa variant dan juga standard deviation. Standard deviation itu adalah tiga lah kita ada itu kita ada bincang tentang sampel
variance and juga standard deviation dan juga range lah. Itu measure of deviation. Dan yang ketiga, kita ada yang kita lihat hari ni dipanggil sebagai measure of location, ataupun exit location ataupun ni lah, position, position ataupun location sama. Okey, kedudukan ataupun posisi lah. Posisi itu kedudukan lah maksudnya. Okey, kedudukan dia macam mana. Okey, so sini measure of a position are used to describe the relative location of an observation. Okey, itu yang kita faham tentang apa yang kita nak sentuh hari ni, iaitu sukatan kedudukan ni, iaitu untuk menerangkan tentang relatif lokasi dia ataupun dia punya kedudukan secara relatif dia. Okey, tapi sini apa yang lebih detailnya kita akan lihat dari segi dua, iaitu quartile and percentile. Okey, itu dua yang kita nak bincangkan dalam measure of position ni, quartile dan juga percentile. Iaitu data kamu tu kita akan bahagikan mengikut lokasi dia, macam mana quartile, macam mana percentile ni, are two of the most popular measure of position. Okay, so an additional measure of central tendency, maksudnya tambahan daripada sukatan memusat tu, the mid quartile is defined using quartile. Okay, so kita ada tambahan mid quartile. Kita ada banyak perkataan mid ni, ada mid range. Okay, kalau yang lepas itu mid range, yang ini dipanggil sebagai nanti kita ada quartile, kita ada percentile, lepas tu kita ada mid quartile. Okay, dan juga ada satu lagi nanti interrange quartile lah. Okay, so itu kita lihat yang terakhir lah, interrange quartile. Okay, so yang ketiga yang basicnya ni kita akan lihat apa yang dimaksud dengan percentile, quartile dan sebagainya. Okay. Ya. Minta maaf, ada seorang tengah tunggu kena admit. Ya, ya. Ya. Okey. 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 So kita sambung sini. Quartiles are part of my number summary. Maksudnya sini kita nak lihat dari segi kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Sebab dia kuartal ni kuartal yang akhir tu dipanggil kuartal yang ke-5 lah. Itu maksudnya kuartal yang pertama tu, kuartal yang zero tu, okey. Tu kalau kita lihat sini, ini yang maksudnya file number ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Summary bagi 5 number ni. Okey, iaitu L tu dia panggil kita punya lowest value lah. Lowest value. Q1 ni dipanggil kuartal yang pertama. Maksudnya kuartal yang pertama ni iaitu 25% daripada data kamu. Okey, kuartal yang kedua 50% daripada data kamu. Kuartal yang ketiga 70% daripada jumlah data kamu. Okey, dan kuartal yang keempat kita tak panggil kuartal keempat lah, kita panggil sebagai the highest value. So kuartalnya ada 3 je lah. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal yang ketiga. Okey, itu kuartal lah. Iaitu kuartal are the values of the variable that divided the rank data into quarter lah. Dalam bentuk suku. Kuartal ni suku kan. Okay. Each set of data has 3 quartile. So kita ada 3 saja quartile, iaitu the first quartile iaitu Q1, bermaksud is a number such that at most 25% of the data are smaller than Q1. Maksudnya paling tinggi pun ataupun paling besar pun 25%. Ya. Ada apa tu? Ada siapa? Takkan off tu. Ganggu ni. Kelas. Apa tu?
Okey. So sini kuartal yang pertama, kuartal pertama ni bermaksud minta offkan mic. Carbon and hydrogen. Kishore, siapa Kishore tolong offkan mic. Kishore. Okay. The first quartile, okay, the first quartile is a number such that at most 25% of the data are smaller. Maksudnya at most paling tinggi pun 25 sajalah daripada data yang pertama. Ataupun kita boleh katakan 75% at most, and at most 75% are larger than Q1. Okay. Maksudnya dia kurang daripada 25 tetapi dia lebih pada 75 lah. Setinggi-tingginya 75 daripada Q1 ataupun kurang daripada Q1 25. Okay, kalau kita lihat sinilah. Sebab maksud ni ayat ni adalah vice versa dia, vice versa sebaliknya. Kalau kita cakap ni, kita cakap sebaliknya, kita cakap yang sebelah ni. Dia punya akas lah. Okay. So the second quartile Q2 is the median. Jadi kuartal yang kedua ni merupakan median, sama maksud dengan median. Ya, jadi kalau median tu merupakan kuartal yang kedua. Okey, dia sama maksud dengan median yang tengah-tengah. Median tu kan. Nilai yang berada yang di tengah-tengah. Median. So the third quartile Q3 ni is a number such that at most 75% of the data are smaller lah. Okey, paling tinggi pun 75 ataupun kurang, and at most 25% are larger than Q3. Okay, maksudnya cuma lebih 25 ataupun kurang daripada itulah. Kalau ikutkan sini dia akan jadi lebih 25 daripada Q3. So itu maksud quartile secara basicnya lah. Secara basicnya kita belum pergi calculation dia macam mana. Okay. Ini kita nak gambarkan quartile tu dalam susunan data. Okay. Susunan data. Okay. Percentile. Okay. Percentile are the values of the variable that divided a set of rank data into 100 equal subset. Jadi sini percentile ni bermaksud kita bahagikan data tu kepada 100. Maksudnya dia ada P1, P2, P3, percentile 1, percentile 2 hinggalah percentile 99. Maksudnya situ you akan ada sebanyak 100 P. Okay, kita bahagikan ikut ranking dia per 100. So kita ada hash sebab kita mula P1 tu sampai ke P99, so kita ada 99 percentile lah. Okey, macam ni kita bagi 4, maksudnya data kita bagi 4. Okey, so ini kita bagi dia mengikut 100 lah. Kita bagi data tu 1. Okey, so percentile are the values of the variable that divided a set of rank data into 100 equal subset. Okay, each set of the data has 99 percentile. Okay, so kita akan ada nanti percentile 1, percentile 2 hinggalah percentile 99. Okay, sehingga P99. Okay, so sini kita katakan the k third percentile Pk is a value such that at most k percent of the data is smaller than Pk and at most 100 minus k percentage of the data is larger than Pk. So ini sama macam yang kuartal jugalah. Kalau P1 tu maksudnya dia kurang daripada 1%, ataupun dia selebihnya adalah 99. Itu maksudnya lah. Okey. Note sebagai tambahan ini, sebagai nota ni, the first quartile iaitu Q1 and the 25 percentile, maksudnya P
25 tu bersamaan dengan Q1. Okey, maksudnya kuartal pertama ni bersamaan dengan persentil 25. Kedudukan data tu lah. Okey. Kedudukan ni sama nilainya. So the median of the second quartile iaitu Q2 and the 50 percentile. Kalau P50 tu bermaksud sama dengan Q2. Okey, iaitu dia punya median lah, X tilde. Okey, ni X bukan X bar, ni X tilde ni. Iaitu median. The third quartile iaitu Q3 and the P75 iaitu 75 third percentile lah. Sama. Ini dia punya persamaan je lah. Ya. Baik. Untuk mencari PK atau mencari percentile dan juga kita boleh gunakan prosedur ni untuk mencari kuartal sama. Okey. So yang ini kita boleh gunakan dua-dua lah prosedur ni untuk mencari macam mana kita nak dapatkan percentile secara formula je lah, secara konsep teori dia. So sini dia cakap procedure for finding percentile iaitu P1, P hinggalah P75 dan juga sama juga kalau kita nak carikan kuartal 1, kuartal 2 dan juga kuartal yang ketiga. Itu dikata sini rank the set of observation. Rank ni maksudnya kita cuba susun lah. Mengikut data kamu ni, biasanya ni kita bincangkan ni data kamu adalah data yang apa dipanggil not group data lah ataupun ungroup data. Okay? Ungroup data lah. Kita susun data ungroup ni sebagai ascending order. Maksudnya daripada yang terkecil hinggalah yang tertinggi. Kita susun. Susunan itu. Kita tak boleh biarkan data itu berterabur. Okay? Macam tak disusun. Kita kena susun data ni. Kemudian lepas kamu susun, dikata compute R. Apa itu R? R ini adalah dia panggil sebagai dikira sebagai formulanya N kali K bahagi dengan 100. N ini merupakan dia punya kamu punya data lah, number of observation, dan K kamu percentile kamu lah. Kamu nak percentile yang ke berapa, jadi kita letak kalau percentile yang ke-20 maksudnya K kamu 20. Okey, itulah maksud ni. So R ini kita nak lihat dari segi dia punya macam mana nak kira R ini supaya kita lihat ke bawah ni. So dia ada dua je R nanti, kemungkinan R kamu akan dapat integer ataupun decimal ataupun dipanggil perpuluhan lah ataupun dipanggil sini not an integer lah. Okey, antara nilai bahagi ni you akan dapat nilai yang integer, mungkin dapat 2 ke, 4 ke, 5 ke, itu integer. Kalau not integer ni maksudnya mungkin 2.6, 2.7, 3.5, itu maksud not an integer. Jadi kalau sekiranya nilai R kamu integer, maka kita ambil percentile dia adalah formulanya setengah daripada observation yang ke R campur dengan observation yang ke R tambah 1. Itu dia punya nilai percentile. Okey, bersama juga dengan kuartal lah kita boleh gunakan. Dan jika dia bukan integer, okey, jika dia kita kena cari something sebab setekat ke tak berapa ni lah. Hanya saya punya tu. Tak berapa macam terik. Cakap pun ada masalah. Hanya saya punya hebat.
Okey. Template. Kena buat test apa? Test kit kejap lagi. Apa? Artikel. Baik. So, procedure for finding PK tadi. Kalau sekiranya nilai R ini perpuluhan lah. Maksudnya bukan integer. Maka PK kamu ataupun persentai kamu adalah J, third observation. Di mana J ini adalah the smallest integer greater than R. So di sini kalau sekiranya J kamu contohnya 2.4. Jadi kita ambil smallest integer dia. Okey. Maksudnya kita ambil yang 2. Kita ambil 2, bukan kita ambil 3. Dia kata smallest integer yang lebih besar pada R itu. Okey. Yang lebih besar pada nilai R. Baik. So nanti kita lihat contoh ni. Satu contoh ni. Macam mana kita nak kirakan data ungroup ni. Ungroup data ni. Di mana kalau ikutkan grup data ni, data dipanggil raw data lah. Di mana kita tak kumpulkan data dalam bentuk jadual taburan kekelapan tu. Okay. Sebab frekuensi distribution tu dia ada dua, ungroup dan juga group frekuensi distribution. Jadi kita tak buatkan dia punya jadual frekuensi tu. Cuma kita susun. Susun maksudnya 5.6, 5.6, 5.8 ini dah susun lah. Okay, 5.9, 6.0, 6.0, 6.1. So ini sampai the highest 7.5. So sini dah di rank lah. Ataupun tadi order daripada decrease hingga yang tertinggi. Yang terendah hingga yang tertinggi. Okey, jadi data ni telah disusun. Kalau belum, kamu kena susun. So the following data represent the pH level of a random sample of swimming pool in Petaling Jaya. Okay, pH level lah, pH level pada kolam renang yang berada di sekitar Petaling Jaya lah. Yeah. Jadi dia ambil sampel mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 4, 20, ada 20 tempat dia ambil. Swimming pool di sekitar Petaling sebanyak 20 tempat, lepas tu dia ambil sampel pH dia. So inilah sampel pH yang didapati setiap swimming pool tu. Okey, ada yang 5.6 sehinggalah yang paling tinggi pun 7.5. Okey. So maksudnya kalau 7 tu dia yang dipanggil pH-nya neutral kan. Kalau below 7 ni alkaline kan. Ataupun acid. Itu sign lah. Punya tengoklah. pH yang kurang pada 7 apa? Kan? Silap lebih pada 7 alkali, alkaline, 7 below 7 tu acidic kan? Okey. Tapi itu kita tak bincanglah acid ke alkali. Cuma kita nak cari find first quartile. Maksudnya nak tentukan kuartal yang pertama. Okey. So tadi formula tu cuma untuk persentai, tapi dia cakap boleh guna untuk kuartal juga. Okey, so kita akan guna formula yang sama. Okey. Kemudian third quartile dan akhir sekali, ini barulah yang kita punya formula itulah yang kita tunjuk tadi. Jadi di sini untuk step yang pertama dah ranking. Step yang kedua dia kata cari nilai R. Nilai R tu adalah N kali K bagi 100. Dia sama je kalau dia kalau kuartal pun kena bagi 100 juga. Dia sama. Okay? Untuk kuartal. So N kamu 20, data kamu 20 jumlah, K kamu yang kamu first kuartal tu maksudnya Q1.
Q1 tu K kamu yang ke-25. Kalau kita samakan dengan P tadi lah. P tadi, K kamu tu, maksudnya Q1 tu merupakan K dia 25. Kedudukan pada persentil yang ke-25. Okey. Jadi sini, kita dapat nilai integer. Nilai integer lah. Kita calculate nilai R ini adalah integer, bermaksud kita masuk kepada persentil yang ke-25 ataupun Q1 lah. Okay. Q1 merupakan P25 sama dengan setengah. Kita punya R ni 5 kan. So 5 observation yang ke-5 campur dengan observation yang ke-6. Bahagi 2. So you lihat di sini observation yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. So nilai 6 tambah dengan observation yang ke-6. Pemerhatian yang ke-6, 6. So 6 tambah 6, 12 bahagi dengan 2, 6. Jawapan dia. Jadi itulah first quartile, iaitu nilai 6 ni. Mengikut formula yang tadilah, iaitu kalau dia integer ini. Okey. Begitu juga untuk third quartile, bermaksud P75. Maksudnya K kamu 75 lah. Untuk ni. So you substitute in your formula, iaitu R equal NK divide by 100. So you dapat 15, iaitu integer. This is your integer lah, dapat 15, tak ada perpuluhan. Bagi sama juga, kita masukkan observation yang ke-15 campur observation yang ke-16 bahagi 2. Okay. So sini observation ke-15, ini 10, 15, 6.9 campur 7.0 bagi 2. Okay. So kita dapat situ setengah, memang jenis formula lah kan, setengah observation yang ke-15, 6.9 campur 7.0 bagi 2, so 6.95. So ini third quartile. Quartile yang ketiga ataupun P75 lah. P75 ataupun Q3. Okay. So itu boleh gunakan untuk cari quartile menggunakan formula yang sama dengan percentile lah. So ini straightforward. Maksudnya dia terus cari terus percentile yang ke-37, bermaksud K kamu 37 and kamu masih sama. So di sini dia ada dapat nilai not integer lah. 7.4. Jadi kita ambil yang paling nilai dikata smallest integer lebih daripada nilai ni. Lebih. Okay, kita tak boleh ambil, kita bukan kita bundakan. Kalau kita bundakan, kita ambil 7. Bukan maksud dia kita bundakan. Kita ambil, dikata sini, smallest integer yang lebih pada nilai ni. Maksudnya kita ambil nilai 8 lah. 7.4 tu kita bukan bundakan. Bukan bunda. Kita bukan round. Kita bukan round off. Kita cuma cari nilai integer yang lebih besar pada dia. So yang 8 lah. Okay, so P37 ataupun T37 ni adalah yang ke-8 punya observation. Sebab kita tak boleh baca 7.4 observation. Iaitu kalau ikutkan sini observation ke-8 sinilah 1 2 3 4 5 6 7 8 6.2. So kamu ambil je terus 6.2 tu. Jawapan dia. Ni. Dia tak perlu nak bagi-bagi ke apa. Tak perlu nak buat setengah bagi tu, bukan. Sebab formula dia terus bacaan tu. Okay. So harap you boleh faham untuk mencari apa dipanggil quartile dan juga percentile. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi yang seterusnya, yang terakhir ni, iaitu mid quartile dan juga inter quartile range. Okey, ada dua tu. Ada apa-apa soalan nak tanya tu? Bagi ni mid quartile dan juga inter quartile range. Tak ada. Boleh So far boleh tadi ya? Ya. Ya.
kalau soalan ni dia memang akan bagi ungroup data tu tapi dah susun daripada kecil ke besar lah. Biasa kalau soalan kadang-kadang tak tahu dia mungkin dia tak susun. Kebiasaan tak susun lah. Okey. Jadi So kamu kalau tak kena susun, susun. kalau tak susun kan kita kena susun. So dia punya fifth observation dengan dia punya observation tu dah berubah lah kan. Ya, Tak boleh mesti ikut yang berubah dia lah. bagi. Mesti ikut yang selepas disusun. Yang akhir tu, yang letter macam ni lah. Okay, sir. Macam sebab dia kalau you baca dia punya prosedur tu, dia punya prosedur ni dia kata mesti rank the set observation. Maksudnya daripada ascending order lowest to highest. Itu dia punya prosedur. Dia punya syarat pertama dia. So kamu tak boleh kalau dia tak bagi susunan tu, dia tak susun, maksudnya kamu kena susun. Sebab ini contoh yang tak disusun. Okey, mungkin kita boleh pergi lihat nanti, mungkin ada exercise satu nanti kita lihat. Ada tak yang melibatkan yang data yang tidak tersusun tapi yang melibatkan persentil dan juga kuartal. Kita tengok ni. Okey, sir. Ni contoh ni kan. Ni nanti. Sekejap lagi kita buat ni soalan yang data tak tersusun ni. Data ni tak tersusun ni. Nampak tak? Dia suruh cari first quartile, third quartile. Lepas tu dia suruh cari apa? B. Okey, banyak soalan tu. Tanya. Okey. Ada lagi tak nak tanya? Tak ada, sir. Thank you, sir. Baik, sama. Okey. So sini kita habiskan yang terakhir ni dipanggil sebagai mid quartile, iaitu the mid quartile is the numerical value midway between the first and third quartile. Tak susahlah kamu ambil nilai kuartal 1, kamu tambah dengan kuartal yang ketiga, kamu bahagi 2. Midway maksudnya dia punya middle lah. Middle kuartal je. Apa middle kuartalnya? Kita ambil kuartal yang pertama dengan kuartal yang ketiga, kita bagi 2. Itu dipanggil sebagai mid kuartal. Dan interquartile range ni bermaksud julat antara kuartal. Kamu tolak je kuartal yang ketiga, tolak kuartal yang pertama. Okey? Itu bermaksud interquartile range. So dia ada 3 yang mungkin agak confuse lah nanti ya. Mungkin kamu kena hati-hati kalau dia tanya apa itu mid quartile, apa itu mid range. Okey? Mid range bermaksud apa? Kalau kuartal 1 tambah kuartal 2 bagi 2 kan? Kuartal, sorry. Mid range lowest campur highest bagi 2. Okey, itu mid range. Julat antara julat lah, dipanggil antara julat tu. Okey, the highest campur dengan the lowest bagi 2. Okey, kalau range highest tolak lowest, itu range. Okey. Yang ini mid quartile, kuartal 1 tambah kuartal 3 bagi 2. Interquartile range, kuartal 3 tolak kuartal pertama. Okey, itu formula je lah. Terlalu formula ni mudah je lah, ataupun yang paling basic lah. Okey. So refer to example yang tadi, yang swimming pool punya pH tadi. Tentukan mid quartile dan juga inter range quartile. Okey, sebab tadi kita dah cari kan ni kuartal 1 nilainya 6, kuartal 3 nilainya 6.95. So kita bahagi 2, bermaksud itulah mid quartile range-nya, iaitu 6.475. Dan inter quartile range-nya adalah Q3 tolak Q1, so 6.95 tolak 6.0, so dapatlah 0.95. Itu sajalah, tak ada apa pun untuk mid quartile dan juga. Cuma nak cari persentil dengan kuartal tadi, kita ada prosedur dia. Okey, baik. Jadi sebagai penutup sini, kita maksudnya kita bagi satu contoh ni. Cuba je selesaikan ini, iaitu data ni ungroup lah ni. Dah tak susun pun. Okay. Kemudian, obtain first quartile, third quartile, find the inter-range quartile, dan juga find the percentile lah ni. Percentile sebab 10 sebutan yang ke-10 tu adalah percentile. Okay. Sebutan yang ke-90. Okay. So ada 3 soalan ya. Boleh cuba ni. Sebelum kita habiskan tajuk ni. Mungkin kita akan masuk nanti tajuk yang baru tu hari Rabu lah. Kita habiskan hari ni. Yang ni saja. Dulu. Masa pun
Ini okey, kita memang dalam ikut perancangan apa dipanggil sinopsis khusus, kita punya planning tu kita masih ada lagi separuh ataupun 2 jam untuk bincang tajuk ni, dan baru kita boleh masuk tajuk yang 2 jam lagi tu kita akan bincang untuk itulah, iaitu tajuk yang ke-8 tu, itu regression and correlation. Okay, regression and correlation. Kita terus bukan masuk probability ya. Kalau ikutkan kita punya tajuk yang seterusnya probability, tapi kita kena ajar dulu sebab soalan apa dipanggil tu, soalan mini project saya akan bagi dalam masa terdekat ni lah. Kita ada guideline dia dan juga kita ada soalan dia untuk mini project yang poster tu. Jadi poster tu melibatkan tajuk yang kita nak ajar lah. Itu sebab kita kena ajar juga awal tajuk tu, sebab dia melibatkan dalam poster mini project tu. Dia punya itulah, dia punya konsep dia. Okey, sambil tu kita tinggalkan ini dalam kita akan jumpa balik lah mungkin dalam 9.35. Saya bagi masa lebih kurang 10 ke 15 minit untuk you buat lah ni. Nanti kita akan bincang, lepas tu kita habislah. Kita nak bincang ni saja. Lepas tu nanti kita bawa masuk tajuk yang ke-8 ataupun minggu depan, hari Khamis kan, hari Khamis. Ya. Hari Khamis kita akan masuk chapter yang ke-8. Okey ya. Okey, nanti kita jumpa balik, kita bincang untuk yang kita bincang yang soalan ni. Baik. You tengok tu lah. You tengok apa dia punya nota kan, sama je. Dalam modul boleh tengok dalam modul sama je kat sini. Page 69 69 tu soalan yang kedua. Soalan yang sama. Soalan yang kedua, soalan yang keempat. Okey.
Okey, kita jumpa. Kita jumpa semula. Mungkin you dah buat yang tadi ataupun sambil-sambil you lihat tadi. Ada sesiapa yang nak share jawapan tu? Mungkin kita bagi peluang bagi kamu untuk ni lah, untuk buat. Ada ke? Kalau siapa nak cuba share dia punya tu, jawapan. Dia boleh share kalau you ada buat secara ni lah. Secara bertulis pun boleh. Dah. Macam mana? Ada ya? Kalau tak ada, kita bincang je lah. Tak ada yang nak share jawapan. Okay. Share kat WhatsApp dia. Boleh juga, boleh. Boleh share kat WhatsApp, lepas tu kita bincangkan. Tengoklah jawapan tu. Yang apa boleh tengok nanti. Okey. Cuba share dulu. Saja. Share dulu kat WhatsApp. Boleh tak? Boleh tengok. Cuba buka kat sini WhatsApp ni. Jom. Tak ada, tak masuk ni. Okey, yang ni data kamu sudah susun belum? Siapa yang ni? Yang hantar ni? Saya share ni yang ikutkan sini. Ya. Tengok ni kawan kamu buat ni. Siapa? Apa yang buat ni? Nama? Reza. Saya. Nama, beritahu nama. Syami sir. Ya, okey Syami, terima kasih. Baik, ini Syami buat ni. Tapi data saya tak nampak punya you susun. Okay, you lagi terus je lah, tak apalah. Saya anggap you dah susun lah data ni. You kena order lah daripada yang paling ini, yang paling rendah. So sini first quartile lah, iaitu kena cari R-nya. Kalau ikutkan R dia, N dia 24 kan. 24 semua kan data ni. Tengok situ. Jumlah data 2, 4, 6, 8. 8 ke 3, 24. Okay, good. K, first quartile K 25 lah. K kamu nilai K 25 bagi 106. So integer dia akan dapat observation yang ke-6. Kalau kamu susun dapat yang ke-6 apa observation ke-6? Kalau sebab saya nampak susunan data kamu ni. Yang ke-6 you dapat nilai apa? You dapat nilai kena ambil nilai dia. Nilai yang ke-6 apa? Sebab saya tak nampak. Saya kena susun dulu data ni. So, you dah susun belum, Syami? Data ni. Boleh you snapshot, hantar? Tak. Saya tak susun. Saya ingat ambil yang R tu kat bawah. Saya silap buat sir. Okey. So, tak apa. Ini yang kita nak buat perbincangan sebenarnya. Kita tahu ada yang masih belum jelas lagi lah masa di sini. Pertama, kita kena susun. Ada? Saya ada hantar yang dah susun boleh? Boleh. Saya nak tengok yang dia susun. Lepas tu kita tengok kedudukannya tu. Ada. Dah sir, tapi sorry serabut. Tak apa. Bukannya you dah buat. Yang penting you buat. Saya tak ada masalah lah. Dekat apa. Kalau yang ni ya. Oh ni. Okey.
Kita share dulu. Siapa buat ni? Nama? Nama dia Nadia kan? Nadia. Okey Nadia. Terima kasih. Baik. Ini yang dah susun lah. Maksudnya data tu mesti disusun mengikut yang paling rendah hinggalah yang paling tinggi. Okey. Inilah. 1, 2, 2. Kalau 2 tu jangan you letak sekali je. Dia sebab data tu 2 kali kan. Tu letak 2 kali. Jangan you kata 2 sekali. You letak sekali je. Baik. Ya, aku. Jadi kamu cari dia punya ni lah, dia punya tadi dia dapat 6 kan. 6 tu integer. Jadi integer dia cakap apa dia panggil kedudukan yang ke-6 tampur dengan kedudukan yang ke-7 bagi 2. So kedudukan ke-6 1 2 3 4 5 6. So 6 tu 4, kedudukan yang ke-7 5, sorry. So 5 tampur 4 9 bagi 2 4.5. So inilah nilai first quartile dia. 4.5. Okey? Sama betul lah ni ini dah ikut prosedur dia dah betul. Okey? Untuk third quartile 75 nilai ni dapat 18. So sebutan yang ini integer, maka sebutan yang ke-18 campur yang ke-19. Okey? So ini 14, 15, 16, 17, 18. Okey, sorry. 15 iaitu ni ke-18, 15 ke-19, 16. So 15 campur 16 bagi 2. 15.5. Okey. Okey, soalan kedua, find the interquartile range. Interquartile range maksudnya Q3 tolak Q1. So 15.5 okey, tolak dengan 4.5. So dapat 11 lah kan. 11 lah. Ya, 15.5 tolak 4.5 11. Ini bukan 10 ni yang betul kan. You dah betul ni. Ini 11 ni okey, good. Baik, yang ketiga percentile yang ke-10. Okey. So sini you gunakan formula, you dapat KR dia 24. So you tak perlu baca je lah. RD 2.4. Apa dia? RD 2.4. Yang mana? Yang ni? Yang C tu, RD 2.4. Tak nampak titik dia. Nampak, okey, 2.4, okey, good. 2.4 tu nilai not integer. Okey? So kalau not integer, kita akan baca lebih. Nilai yang lebih pada tu 3 lah. Kan? Yang ketiga je. So kalau nilai yang ketiga, 1, 2, 3, 2 lah nilai ni. 2, betul lah. Sebab ini kita cari, dia kata the smallest integer yang itulah nilai integer yang ni. Yang highest pada nilai tu. So nilainya 2, betul. Untuk yang ini kita dapat 21.6 bermaksud 22 kan? 22. So 22 nilai yang ke-22 sini ni lah 11. Sorry. Yang kedua mana? 22 ni. 40. 2, 4, 6, 7, 14. 21, 22, 20 lah. 20. Okey. Jadi you boleh saya cek je lah apa dia panggil tu. Size ni iaitu apa size ni. Kalau you nak cek lah jawapan dia. Ada page belakang tu boleh cek. Okey. 38. So untuk pertama tadi dia dapat 20, ni dapat 3. 3. Sir. Yang tu 2. Jawapan belakang macam salah je, sir. Sebab dia sini dia bagi 3 kan. Sekejap, saya kena cek ni. Sepatutnya dia cakap saya baca balik dia punya ni. Dia punya cek balik. If not an integer, if R is not an integer, fikir
J return where J is the smallest integer greater than R. Maksudnya betul lah 3 lah kan. 2.4 greater than R maksudnya greater than 2.4 3 lah. Bukan yang kedua kan. Mana datang nilai 3 tu? Kalau ikut data kamu akan yang ambil yang ni. Yang ke 4 pula kan. 4 yang ketiga 2. Salah. Yang lain betul lah. Yang lain ni nanti saya cek balik lah. Ini mungkin silap sikit jawapan ni. Yang lain dapat apa? A tadi 4/5. Okey, 4/5. Oh salah juga. 4/5. Patutnya dia letak 5/5. Kan? Semua dah betul kan? Dia masuk kan? Jawapan ni macam silap kan? Jadi interquartile je, interquartile range je dapat 10. Salah juga. Sebab dia dah nilai ni salah. Jadi ini you tengok nilai ni betul tadi you kira nilai ni yang ni semua betul lah. Kalau you tekan kalkulator. Kalau betul ni betul lah. Nanti saya cek balik jawapan ni silap. Ada masalah sebab kadang dia orang type balik ni. Kalau tengok buku lama balik mungkin jawapan dia betul. Kita kena cek buku lama balik. Sebab ini dia type balik kan, jawapan tu mungkin dia type balik. Okey, tak apa, nanti kita cek balik Baik, itu apa dia panggil ni lah, dia panggil percentile dan juga kuartal bagi data ataupun measure of, dipanggil measure of location lah. So kita dah habis bincang 3 measure yang basic lah. Yang basic measure of tendency, measure of dispersion and measure of location. Okay. Jadi you boleh ni je lah macam buat dia punya data ahli ke macam dia punya ringkasan dia supaya kamu tahu. Okay. Untuk tajuk ni, untuk measure of ni kita ada measure of. Okay. Yang pertama apa? Measure of. Okay. Kita bagilah kan. Measure of sini ada bagi kepada 3. Ini data presentation lah ni. Okay. Measure of tendency. Okay. Tendency. Okay. Kemudian kita ada data measure of apa? Dispersion. Okay. Lepas tu kita ada measure of inilah location. So you senaraikan lah apa dia kat bawah ni. Okay. Mean, median, kamu nampak lah. Mode, kamu nampak. Satu lagi. Mid range. Pilih antara. Okay. Ini pula kita ada apa? Standard deviation. Dia start variant dulu. Variant and standard deviation. Okay, variant ni ada 2 kan, yang populasi dengan sampel, tapi kita mau pada sampel lah. Okay, iaitu S square. S square, yang ini S. Standard deviation. Dan satu lagi apa? Itu lagi range. Okay, range. Dan hari ini kita masuk iaitu measure of location, percentile, quartile dulu quartile dan juga mid quartile lah, dan satu lagi apa tadi? Inter quartile range kan. Okay. So ini dia punya ni measure dipanggil sebagai data presentation lah ni. Presentation. Okay. Persamaan data. Okay. So kita boleh persembahkan data tu kepada 3 sukatan. Contohlah maksud dia.
tugas suratan iaitu memusat. Memusat ni maksudnya you tengok pada data tu media, kalau you tengok data-data ni mode median dia boleh pusat je. Dia mungkin nilai kalau median dia 12.7, mungkin media mode dia ataupun mean dia 12.5. Ya, dia dekat-dekat je. Kalau you perhatikan. Ya. So itu sukatan memusat. Lepas tu sukatan serakan. Macam mana data itu spread. Okay? Spread ni. S-P-E-R-D. Spread ataupun bertebar lah. Secara variant dan juga standard deviation. Dan ini kedudukan dia. Macam mana duduk lah. Data tu dia kita bagi 4. Kita bagi dengan 100 lah. Kita bagi 100 untuk persental. Kita bagi 4 lah kan. Data tu kan 25 tu. So itu kuartal lah. So itu sahaja yang kita nak bincang. Nanti kita akan masuk tajuk patut probability kan. Tapi saya dah cakap itu kita akan masuk hari Khamis nanti dengan tajuk correlation and regression. Okay, correlation and regression. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, satu lagi saya lupa je. Tadi pukul 12 tu ada masalah. Jadi masa rehat tadi saya dah create attendance dah. Jadi kamu boleh masuklah attendance sampai 10.15. Kamu boleh masukkan. Saya bagi masa tu untuk masuk attendance sampai 10.15. Okay, kalau lebih pada nanti susahlah kamu nak masukkan, kena apa, mesej dan sebagainya. Okay, jadi boleh kamu masuklah sebelum 10.15. Okay, ada apa nak tanya? Yang untuk lain itu sajalah saya rasa. Tak ada, sir. Okay. Ada lagi yang ada apa-apa nak tanya ke? Jangan tanya bila dah siap tanya ke belum, buka pun belum lagi. Okay. Exam tu pun boleh tengok lagi. Kita biasa take time juga kita nak marking tu. Dia kena ada waktu yang orang kata apa, nak luangkan waktu dia tu. Yang menanda tu. Okay. Kalau tak ada, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa hari Khamis insyaAllah. Okay. Jaga diri. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah. Thank you, sir.